Baiklah, Assalamualaikum semua. Okey, di sini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Zipgrade dalam PDPC ataupun PDPR, yang mana aplikasi ini sesuai digunakan untuk subjek yang mempunyai kertas satu, ya. Okey, yang mana memudahkan guru untuk menyemak skrip jawapan pelajar, okey, mempercepatkan proses dia, dan juga dalam masa yang sama cikgu-cikgu boleh mendapat analisa item, okey, dengan cepat dan mudah. Okey, di sini saya tunjukkan cara-cara dia. Okey, ini kalau kita menggunakan desktop, ya. Okey, bila cikgu menggunakan desktop, cikgu pergi kepada ini, okey, website dia ataupun dia punya ni dia. Okey, zipgrade.com. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, sekiranya cikgu adalah pengguna baru, cikgu boleh pergi kepada new user. Okey, new user. And then cikgu masukkanlah maklumat, okey, yang diminta ni. Okey, macam saya dah ada account, so saya terus pergi kepada login. Okey, login, and then saya akan masukkan saya punya email. Okay, maka dia akan keluar paparan ni. Okey, yang mana Zipgrade ni kita boleh guna secara percuma ataupun kita boleh bayar. Yang mana saya rasa kalau kita guna free account pun dah memadai. Okey, sebabnya dalam masa sebulan kita boleh scan skrip jawapan murid sebanyak 100. Okey, kalau kata cikgu sebulan tu cikgu guna lebih daripada 100 skrip jawapan, so cikgu kena belilah. Okey, 1 tahun tu dia punya ni untuk unlimited grading. Okey, macam saya guna free je lah. Okey, so first step, cara yang pertama adalah cikgu perlu pergi kepada bahagian classes. Okey, kita perlu daftarkan kita punya kelas. Okey, kelas yang kita mengajar. Okey, contoh dekat sini. Okey, sini saya dah ada daftarkan saya punya kelas. Okey, so saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak daftarkan kita punya kelas. So cikgu pergi klik dekat sini, add new class. Okey, so cikgu masukkanlah nama kelas cikgu. Okey, so saya dah masukkan saya punya kelas dekat sini. Okey, dekat paparan classes ni, okey, dekat sini cikgu boleh tengok bilangan murid yang diambil. Macam untuk 4 Bestari ni masih kosong sebab apa? Sebab saya belum lagi register saya punya anak murid. Okey, ni ada dia punya roster student, and then ini dia punya ada grade book report. Okey, macam mana paparan grade book report? Okey, saya boleh tunjuk dekat sini. Okey, ni. Okey, ini menunjukkan paparan anak-anak murid kita yang ada yang telah membuat menjawab soalan daripada Zipgrade ni, dan yang warna merah ini adalah yang inilah tak ada. Dia tak buat latihan yang kita bagi. Okey, dalam masa yang sama, so dekat sini kita boleh membuat analisis pencapaian kita punya anak-anak murid. Okey, so kemudian saya patah balik. Okey, kemudian so dekat answer sheet packet ni yang mana dekat sini dia akan mempaparkan anak murid kita punya skrip jawapan yang kosong. Bermaksudnya cikgu boleh guna dia punya skrip jawapan untuk digunakan dalam peperiksaan di sekolah. Contoh macam pertengahan tahun ke, akhir tahun ke, percubaan ke. Okey, saya tunjukkan dekat sini, ya. Okey, contohnya cikgu nak guna untuk sebagai peperiksaan percubaan 2021. Okey, saya nak sebab untuk silibus contoh macam subjek fizik. Okey, silibus KSSM kertas 1 hanya 40 soalan kan. So kita ambil lah 50 question form. Okey, dia akan download. Okey, dia akan download skrip jawapan dekat sini. So cikgu pergi dekat sini, nampak. So dia dah ada skrip jawapan. Okey, berserta nama pelajar, kelas dan juga tajuk kuis tadi tu. Okey, macam yang ni saya dah register dah lah nama student saya. So nanti saya akan tunjukkan macam mana cikgu nak register. Okey, cikgu punya anak murid punya anak murid.
Okay, so setiap anak murid dia dah ada dah student zip grade dia, ID. Okay, ID zip grade dia. Yang mana bila setiap kali skrip jawapan anak murid yang kita scan tu dia masuk akaun yang sama. Sebab itu kita boleh monitor dia punya pencapaian. So ini contoh dia yang mana skrip jawapan ni cikgu print sekali saja. Lepas tu cikgu boleh guna berulang kali, okay, sebagai latih tubi ke, okay, dan sebagainya. Kalau cikgu tak nak letak nama kuis ni pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, so macam ni. So itu contoh okey anak murid punya skrip jawapan kalau kita nak gunakan di peringkat sekolah secara bersemuka. Okey. Now, okey, tadi kita dah register kelas, so sekarang kita pergi register student. Okey, untuk register student, okey, ni yang tak ada ini adalah antara student-student saya yang saya dah register. Okey, setiap student dia akan ada student ID zip grade dia dan dia ada access code dia. Okey, apa function access code dia? Okey, nanti saya akan maklumkan. Okey, so kita pergi macam mana nak register kita punya student, kita pergi add new student. Okey, nampak dia dah bagi dah. Okey, zip grade dia akan generate terus student ID. Cikgu hanya perlukan masukkan nama saja. Contoh saya masukkan Abu. Okay, nama final dia and then saya letakkan dia di kelas. Okay, sebab tu kita kena register kelas dahulu. Okay, so saya letakkan dia kelas 4B. Okay, save student. Kemudian saya masukkan lagi. Okay, contoh je Okay. So nampak. Okay, so dekat sini, okay, cikgu boleh tengok, okay, susunan kelas dia tak teratur So macam mana kita nak nampak, nak susunkan bagi dia kelas teratur, cikgu cuma klik dekat sini saja. So dia akan keluarlah, okay, susunan Pak Azam, okay, maksudnya kita boleh grouping, okay, list student tu berdasarkan dia punya kelas. Okay, macam tadi nampak saya baru masukkan student saya 4 Bestari sudah ada dah. Dia punya ID dan juga dia punya access code. So, tu je cara. Okay, mudah sahaja untuk kita registerkan kita punya student dan kita punya kelas. So, sekarang ni macam mana kita nak upload kita punya quiz. Okay, quiz. Okay, cikgu pergi ke bahagian quizzes. Okay, so cikgu pergi ke bahagian quizzes. Cikgu klik kepada new quiz. Okay, so ada quiz name dekat sini. Cikgu letaklah tajuk apa-apa pun. Okay, apa-apa nama kuis cikgu. Okay, contoh saya buat okay, so answer sheet yang saya nak, okay, saya ambil 50. Kalau kata cikgu nak buat latihan pengukuhan 20 soalan ke 10 soalan ke, cikgu ambil ni, standard 20. Kalau nak 40 ke 50 ke 30, ambil yang ini. Kalau lebih daripada cikgu ambil yang ini. Okay, so yang ni katakan saya standardkan, saya buat 50 soalan. Okay, cikgu kena tick online, open online submission sebab kita nak buat secara online. So cikgu boleh attachkan kelas mana soalan kuis tu yang cikgu nak bagi. Okay, contoh saya attachkan kepada kelas 4 Bestari, kemudian saya save quiz. So dia akan keluar paparan macam ni. Dia ada quiz detail, dia ada answer key, okay, online submission, okay, quiz static, dia punya analisis dia, item analisis. Daripada sinilah dekat item analisis ni lah kita boleh identify soalan mana yang kebanyakan anak murid kita jawab salah. So kita boleh fokus dekat situ tanpa buang masa. Okay. Kemudian ada grade paper, maksudnya markah anak murid kita. Okay, first step. Bila cikgu dah registerkan cikgu punya quiz, langkah seterusnya adalah cikgu pergi kepada answer key, pergi kepada edit, cikgu masukkan dia punya skema jawapan terlebih dahulu. Okey, sebagai contoh saya masukkan je. Okey, saya masukkan sikit je cikgu. Nanti bila cikgu. Okey, contoh saya dah masukkan. Kemudian cikgu klikkan kepada save key. Okey, so kita dah simpan kita punya skema jawapan and then back to quiz. Okey, so selepas kita dah
buat kita punya answer key. Kemudian step seterusnya kita pergi kepada online submission. Maksudnya kita nak upload kita punya soalan. Okey, pergi dekat sini, view edit remote. Okey, nampak dekat sini ada banyak key-key soalan. Okey, macam saya buat satu je lah. Okey, satu set soalan. So, tapi cikgu kena ingat untuk upload soalan ni dia mesti dalam format PDF. So, file soalan cikgu tu cikgu kena tukar ke dalam format PDF. Kalau cikgu snap melalui gambar ke, melalui buku ke, so cikgu kena convert to PDF. Okey, so saya ambil, saya nak uploadkan soalan yang pertama. Okey, yang ini. Klik sini. Okey, choose file. Soalan saya tak banyak lagi. Saya ambil. Okey. Okay, so upload selected file. Okay, tunggu sikit dia tengah loading. Ambil sikit masa, cikgu bergantung kepada kita punya ni, internet lah. Okay, dah siap. Okay, so nampak dekat key A question, okay dekat sini sebenarnya cikgu boleh upload banyak je set soalan tapi saya upload satu je lah sebab saya nak guna satu set saja. So dekat sini, okay, student will be able to see the key letter assigned when taking the quiz. Saya buat hide lah. Okay, saya tak nak diorang nampak. Okay, so cara kita nak submit soalan tu ada dua cara sebenarnya. Okay, yang mana cara pertama kita nak secara verified ataupun secara open submission. Okay, so ada perbezaan antara dua cara ini. Saya pergi dulu kepada open submission. Open submission ni dia secara terbuka. Yang mana, okay, murid, okay, ataupun cikgu, okay, nampak dekat sini ada quiz URL dengan online quiz code. Okay, so kalau kata kita nak buat secara terbuka untuk anak murid kita, so kita hanya bagi link ini sahaja pada mereka. So, bila kita bagi link ini saja pada mereka, so bila diorang klik je link tu, diorang boleh terus jawab. Okay, diorang boleh terus jawab. Okay, and then dekat sini juga, okay, dia ada quiz option, dia ada time limit. So, cikgu boleh edit. Okay, cikgu nak anak murid kita tu tempoh masa menjawab untuk soalan tu berapa minit. Cikgu boleh setting dekat situ. Kemudian auto submit. Okay, okay, untuk papers ni, okay, cikgu boleh buat secara on ataupun off. Okay, biasa saya buat off lah. Okay, ini paling penting. Required valid student ID. Okay, kalau yang ini seeloknya saya cadangkan cikgu buat on. Okay, kalau cikgu nak buat open submission, seeloknya cikgu buat on. Kenapa buat on? Supaya, okay, sebab tadi kita dah register student kan, and then setiap student dia ada ID zip grade dia. So, bila dia jawab, bila dia tekan tekan zip grade ni, and then pada paparan depan tu dia akan minta student ID. So, bila student masukkan dia punya student ID, nanti bila dalam kita punya sistem record, kita akan dapat dia punya keputusan, maksudnya tersusun. Kalau kata cikgu untuk required valid student ID ni cikgu buat off, okay, dia keputusan dia bila paparan cikgu dia akan jadi macam ni ya. Saya nak tunjukkan. Dia akan jadi macam ni, nampak? Okay, and then bila kita nak tengok, okay, bila kita nak tengok dia punya ni, data, sekejap ni. Okay, nampak? Inilah akan berlaku sekiranya, okay, cikgu setting off kan dia punya required student ID.
So maksudnya nanti bila murid kita buat jawab soalan dalam sistem rekod kita dia jadi tak tersusun macam ni. Kalau cikgu buat required student ID, so setiap kali budak kita jawab soalan, so record tu akan masuk dalam dia punya report card. Maksudnya dia akan masuk pada student yang samalah, dia akan tersusun macam dia nampak. Dia ada ID, okey dia ada nama dia and then ni adalah quiz-quiz yang dia ambil. Ni latih to be bab 1 ni tak hantar ni sebab saya tak setting dia punya required student ID. Jadi macam ni lah. Okey, tu beza dia. So saya cadangkan bila setiap kali cikgu nak post soalan, cikgu sama ada untuk online submission, so seeloknya cikgu requiredkanlah dia punya student ID. Okey, saya berbalik-balik kepada yang tadi. Okey. Okey, so dekat sini. Okey, sebab itulah on. Dan okey, untuk open submission ni, okey, anak murid kita dia boleh jawab lebih daripada satu kali. So bila dia jawab lebih daripada satu kali tu, maksudnya dia boleh buat latihan tu berulang kali. Dia boleh submit dekat kita berulang kali. So bila dia buat berulang kali, pada data, okey, pada data kita dekat sini, okey, dekat graded paper ni, so dia akan jadi banyak kalilah nama dia keluar dan dia akan menyebabkan kita punya bilangan scan paper skrip jawapan anak murid kita pun jadi banyak lah. Okey, patutnya kita kata untuk scan paper satu kali scan untuk seorang murid kan. Tapi bila guna open submission, dia akan jadi satu murid banyak kali kena scan dia punya skrip jawapan. Macam itu. Okey, so itu adalah dari segi open submission. Okey, yang mana open submission kita hanya share link ini saja pada anak murid kita. So bila dia klik link ini and then kalau kata cikgu settingkan dia punya student ID, so dia masukkan dia punya ID student, dia boleh terus jawab. Berapa kali pun tak ada masalah. And then okey, bila dia jawab and then dia tak akan dapat terus dia punya markah dia. Bermaksud nanti kita sebagai cikgu, okey, kalau kata kita buat secara open submission, okey contoh, okey nampak? Okey, ini kan, ni contoh saya buat secara open submission. Okey, so anak murid kita lepas dia send saja dia punya skrip jawapan, so kita akan dapatlah data-data ni. Okey, bersama dengan dia punya item analisis dekat sini. So dia takkan tahu berapa dia dapat dia punya markah. So cikgu, okey, so kita cikgu sama ada boleh bagi tahu, okey, return kat dia secara email melalui GC ke, Telegram ke, so cikgu boleh hantar. Okey, cikgu boleh hantar dia punya skrip jawapan dia yang ini. Okey, cara dia macam mana ni ha? Okey, cikgu boleh export as PDF, okey. Macam ni, okey dia akan keluar macam ni kan. So cikgu boleh send lah yang ini kepada anak murid cikgu. So dia tahulah okey ni dia punya markah untuk latihan tersebut. Okey, ini secara open submission yang mana selepas budak submit dia tak boleh tahu dia punya markah. So now kita pergi kepada alamak saya terpadam pula. Okey, kita pergi kepada online submission. Online pula. Verified submission. Okey. Untuk verified submission ni, okey, dia punya sistem lebih bagus daripada open submission sebab kita boleh control. Okey, dengan menggunakan verified submission ni kita boleh jalankan ujian, kita juga boleh buat quiz bersama murid. Okey. Yang mana untuk verified submission ni, okey, murid hanya boleh menjawab satu kali saja. Maksudnya kita boleh setting, dia boleh jawab satu kali, dia boleh jawab 2 kali, 3 kali dan 4 kali. Okey, macam mana? Create dekat sini. Okey, nampak. Okey, quiz assignment. Okey, satu kita letak kita nak setting pada kelas mana. Saya tak 14 hari. Okey, kita boleh dekat sini kita boleh setting masa. Okey, masa untuk dia menjawab. Okey, masa untuk dia boleh menjawab. Okey, katakan saya letak hari ni berapa? 19. So, 9 pagi saya letak. Okeylah, tak apalah biar je lah situ. Cikgu boleh setting dekat sini. Okay, contoh.
Kalau nak buat quiz, kita buat pada tarikh, apa maksudnya, dia start dengan end quiz tu tarikh yang sama je lah. Okey, cuma beza dari segi masa. Okey, auto submit limit time. Okey, macam saya, okey, kita nak setting dia punya tempoh masa menjawab tu berapa lama. Saya, okey, contoh, okey, maksudnya 60 minit after student start. Maksudnya dia punya tempoh menjawab lah. Cukup je 60 minit, dia habis ke tak habis ke, dia akan auto submit. Okey. Okey, kemudian random key based on upload PDF question ni saya biar je lah, saya ikut je lah yang ni. Okey, so dekat sini nampak show score on completion and complete. Okey, show question meets. Maksudnya dekat sini cikgu boleh tick. Okey, bermaksud dekat sini cikgu boleh control. Kalau kata once student kita submit, okey, adakah paparan markah itu akan terus keluar? Kalau kata cikgu tak tick dekat sini, bermaksud bila dia submit dia tak tahulah dia punya markah dia berapa. Okey, contoh kata saya letaklah kat sini and then okey, boleh tunjukkan okey soalan yang dia tertinggal. Okey, pun boleh. Ini cikgu boleh pilih, cikgu boleh set up dekat sini. Okey, so untuk submit limit, dekat sini yang saya cakap, okey, dia boleh submit sekali saja, 2, 3, unlimited submission. Kalau untuk quiz kita nak buat single lah. Okey, and then kalau jawab, okey. Lepas tu, ni cikgu nak tambah apa-apa arahan, so tak ada masalah. Dan pastikan, okey, cikgu pastikan dia punya times setting masa tu adalah ikut Asia Kuala Lumpur. Cikgu check dulu dekat bawah tu sebab dia punya setting masa tu penting. Okey, pastikan cikgu ubah. Okey, dia punya setting time tu adalah Asia Kuala Lumpur time zone. Okay, so cikgu savekan quiz assignment. Okay, so dah settle. Okay, dah settle. Okay, so kalau kata, macam saya cakap tadi, kalau open submission, cikgu just bagi link ini pada student klik, dia boleh terus jawab. Tapi untuk verified submission, cikgu kena bagi student punya link. Okey, maksudnya bukan student punya link, kena bagi link portal, student portal pada anak murid. Macam mana cikgu nak dapatkan dia punya link portal anak murid? Pergi je kat sini. Okey, so dekat sini ada. Ni, maksudnya kalau cikgu guna verified, cikgu copy saja link ini. Cikgu copy saja link ini. Okey, nampak. Bagi pada student, so student klik, maksudnya student kena masuk dekat zipgrade.com. Maksudnya portal punya student. So, untuk student kita jawab quiz tersebut yang mana, nampak sini. Apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena bagi setiap student, untuk Zipgrade ni cikgu kalau nak buat secara online, cikgu kena bagi dia punya student ID dengan dia punya access code. Okey, cikgu kena bagi dia punya student ID dengan access code. Contoh saya nak tunjukkan macam mana nak masuk paparan sebagai student waktu dia nak jawab quiz tersebut. Okey, nampak dekat sini dia minta student ID kan. So saya ambil student ID ni. And then dia punya student access code. Okay, login. Okay, so dia nampak. Okay, ni kita dah dia punya paparan dia. Kemudian, okay, quiz. Sudah nampak. Kalau kata, okay, ni dia punya yang dia kena jawab quiz dia. So, dia terus pergi dekat sini, begin quiz. Okay, tick di sini, start. Okay, so keluarlah soalan-soalan. Nampak dia ada ruang jawapan dan dia ada juga bahagian soalan. Okay, so nampak ini time yang kita set. Once dia login je, dia ada tempoh masa untuk menjawab 60 minit. Okay, so saya jawab. Okay, saya cek sikit je. Okay, review and submit to teacher. So terus hantar sini. So nampak dia punya checking. Okay, checking dia. And then sama ada dia boleh go back, edit respond ataupun terus submit. Okay, so saya submit to teacher. So ini kalau kita setting after dia submit,
dia boleh terus dapat dia punya jawapan. Nampak? Okey. Kalau kata cikgu tak nak student cikgu tahu, okey, lepas dia submit berapa jawapan dia tak, kita tak nak dia bagi jawapan dia pada kawan dia yang belum siap jawab ke apa, okey, cikgu tak perlu setting di bahagian apa untuk show dia punya jawapan. Okey. So okey, so itu sahaja. So sangat mudah. Okey, sangat-sangat mudah. Okey, kalau kata cikgu guna verified student, so cikgu hanya bagi link portal student sahaja. Okey, link portal student kepada anak murid, and then anak murid akan masuklah dia punya ID dan juga dia punya student access code. Okey. Okey, so sekarang saya berbalik kepada case study. Okey, yang ini yang tadi yang terbaru. Okey, so ni paparan dia. So nampak score distribution. Okay, ni analisis item dia. Okay, ni student yang dah jawab. Okay, so saya rasa itu je lah. Okay. Okay, untuk kelas kalau cikgu nak tengok, okay, based on ni, okay, report card dia. Ini student portal login instruction ni, dia punya arahan lah, maksudnya guideline je sebenarnya, tak ada apa pun. Okay. Ni nampak, okay, ni bahagian answer sheet packet ni yang mana kita nak dia secara manual. Okay, secara manual maksudnya menjawab di atas skrip jawapan yang mana kita nak guna waktu PDPR di dalam kelas ataupun waktu peperiksaan di sekolah. So untuk yang itu, okay, untuk yang itu, okey, kalau untuk di peringkat sekolah, cikgu dia punya cara secara manual kalau bukan secara online, dia punya cara macam ni. Okey, kalau di peringkat sekolah dia punya cara macam ni. Okey. Okey. Nampak? Cikgu kena downloadkan app Zipgrade dekat cikgu punya handphone, sama ada melalui aplikasi Android ataupun iOS. Ada type, cikgu type je Zipgrade and then cikgu download. And then sebab tadi cikgu dah buat dekat komputer kan, cikgu dah setting apa semua, dah masukkan quiz, so cikgu pergi je. Okey, dia akan terus cikgu log in and then cikgu pergi, cikgu klikkan di bahagian quiz, so dia akan keluar paparan macam ni. So dekat sini dia ada edit key ni, bermaksud okey kalau dekat sekolah tu tiba-tiba kita time nak scan tu terperasan ada skema yang salah ke, ada jawapan yang salah ke, cikgu tak payah nak buka laptop, cikgu terus je edit dekat cikgu punya handphone. Pergi dekat bahagian edit key. Okey, so edit key ni kita nak edit kita punya skema balik. Okey, bila cikgu tekan ataupun katakan cikgu dah buat semakkan skrip jawapan secara online, and then waktu cikgu bincang dengan anak murid, cikgu dapati bahawa ada soalan yang skema salah. So cikgu terus sahaja edit di sini, di bahagian edit key. Secara langsung markah anak-anak murid cikgu dia akan auto correct. Okey, dia akan betulkan secara auto. And then markah tu pun dia akan betulkan secara auto. Cikgu tak perlu nak buat secara manual. Okey, so untuk semakkan secara manual untuk kertas peperiksaan ataupun kita buat latihan di sekolah, cikgu pergi ke scan dekat bahagian scan paper. Klik dekat scan paper. So dia akan keluar paparan tertingkap ada 4 hitam ni kan. So 4 hitam ni cikgu kena letakkan dia betul-betul dekat hujung skrip jawapan anak-anak murid cikgu ni. Macam gini. Okey, so sekejap je. Boleh katakan tak sampai 1 minit, boleh settle semua skrip jawapan cikgu. Kalau kata anak murid cikgu dalam tak sampai katakan 20 orang. Kalau dalam tak sampai 20 orang tu tak sampai 1 minit pun. Okey, cikgu boleh scan skrip jawapan. Okey, kemudian okey, so dekat review paper ni, okey, kita boleh dekat melalui handphone juga kita boleh review paper anak murid kita, maksudnya dia punya markah. Okey, markah paparan dia yang sama macam dekat desktop. And then kita juga boleh pergi kepada item
analisis. So dekat handphone dia ada ni. Cuma dengan menggunakan aplikasi handphone, cikgu tak boleh nak upload soalan. Okey, untuk upload soalan cikgu kena menggunakan PC lah ataupun laptop. So saya rasa itu sajalah. Okey, untuk penggunaan cara untuk gunakan aplikasi Zipgrade di dalam PDPC ataupun PDPR. So diharapkan penerangan saya ni sikit sebanyak dapat membantu cikgu dalam memudahkan pengajaran cikgu, terutamanya untuk subjek yang mempunyai kertas satu. Okey, terima kasih.